Jemaat Ahmadiyah Malaysia ingin menarik perhatian masyarakat Malaysia dan antarabangsa mengenai penganiayaan dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka. Golongan ini telah difatwakan sebagai terkeluar daripada Islam atau dianggap sebagai kafir. Mereka dianggap terkeluar pada Islam kerana dituduh memiliki Nabi, kalimah syahadat, Al-Quran, kiblat dan solat yang amat berbeza dengan orang Islam yang lain. Atas dasar itu, pihak berkuasa agama melarang anggota Jemaah Ahmadiyah yang meninggal dunia dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Pendirian pihak Jabatan Agama Islam Selangor terhadap Jemaah Ahmadiyah adalah jelas bahawa Jemaah Ahmadiyah sudah dianggap terkeluar daripada Islam. Ini dapat dibuktikan dengan papan kenyataan yang dipasang oleh mereka di hadapan bangunan Jemaah Ahmadiyah di Kampung Nahoda yang bertulis, "Qadiani bukan agama Islam." Malah, alasan yang sama juga diberikan oleh pihak JAIS yang menolak diadakan muzakarat terbuka dengan Jemaah Ahmadiyah kerana Jemaah Ahmadiyah telah dianggap sebagai bukan Islam. Persoalannya, siapa itu Islam? Dalam memecahkan permasalahan ini, Rasulullah SAW mewariskan kepada kita definisi Islam yang sebenar. Dalam hadis Sahih Muslim Kitabul Iman, Jibril datang kepada baginda SAW, "Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda, "Islam ialah hendaknya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh di jalannya." Orang itu, Jibril berkata, "Engkau benar." Jemaah Ahmadiyah mendakwa mereka mengamalkan semua rukun Islam dan iman, sama seperti orang Islam yang lain. Ini dapat dibuktikan terpampang kalimah syahadat di dalam dan di luar bangunan mereka, serta azan yang dikumandangkannya. Benarkah mereka memiliki kiblat dan Al-Quran yang berbeza dan tidak solat? Apa yang menakutkan ialah jika Jemaah Ahmadiyah mengamalkan rukun Islam dan iman yang sama seperti orang Islam yang lain, apakah kita berhak untuk mencabut Islam dalam diri mereka? Rasulullah SAW memberi peringatan, barang siapa memanggil menyebut seseorang kafir atau musuh Allah, padahal sebenarnya bukan demikian, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan itu. Hadis Bukhari. Soalannya lain ialah mengapa JAIS menolak diadakan muzakarah terbuka, sedangkan Jemaah Ahmadiyah menuntut diadakan muzakarah terbuka selari dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan di dalam Al-Quran, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Surah 16 ayat 125. Jemaah Ahmadiyah juga mengatakan bahawa pihak Majlis Agama Islam dan JAIS melakukan ketidakadilan kerana bidang kuasa mereka hanya tertaluk kepada orang Islam sahaja. Tapi mengapa pihak JAIS dan MAIS yang telah memfatwakan Jemaah Ahmadiyah sebagai terkeluar daripada Islam masih terus mencampuri urusan peribadatan Jemaah Ahmadiyah dengan melarang anggota Jemaah Ahmadiyah menunaikan solat Jumaat di bangunan mereka dengan alasan tidak mendapat izin? Notis ini jelas memperlihatkan ketidakadilan, kerana bagaimana Jemaah Ahmadiyah akan mendapat izin daripada pihak MAIS jika pihak Jemaah Ahmadiyah telah difatwakan sebagai bukan Islam? Kalau suka saya buka, sebab tak ada beza bang. Ini masjid. Kamu dah buat apa ni? Kamu dah buat apa dengan saya? Saya suruh buka kasut. Faham-faham lah. Dan notis ini membuktikan dakwaan Jemaah Ahmadiyah adalah benar, bahawa pihak MAIS dan JAIS menyalahgunakan bidang kuasa mereka yang sebenarnya tertakluk kepada penganut agama Islam. Di sisi lain, nampaknya pihak JAIS melanggar fatwa, kerana notis tersebut seolah-olah pihak JAIS masih menganggap Jemaah Ahmadiyah di bawah bidang kuasa mereka. Lebih parah lagi, Dr. Hasan Ali dan JAIS secara terang-terangan mengatakan mereka akan mempergunakan Majlis Pemandangan Serayang dan pejabat tanah daerah Gombak untuk merampas merobohkan bangunan Jemaah Ahmadiyah atas alasan menyalahgunakan tanah dan bangunan. Apakah tidakkan Dr. Hasan Ali ini merupakan satu ketidakadilan?
Mereka ingin meroboh dan merampas atas dasar Jemaah Ahmadiyah menjadikan bangunan mereka sebagai masjid. Sedangkan Jemaah Ahmadiyah terpaksa bersolat di bangunan itu kerana mereka telah dianggap terkeluar pada Islam. Bagaimana anggota Jemaah Ahmadiyah mahu berimam dengan golongan yang memfatwakan mereka sebagai kafir? Dan apakah jemaah lain boleh menerima anggota Jemaah Ahmadiyah menjadi imam mereka? Persoalan lain, apakah Dr. Hasan sanggup berimam dengan golongan yang telah memfatwakan dirinya sebagai kafir? Ini peringatan Allah SWT berikan kepada golongan yang mau menghalang nama Allah disebut di dalam masjidnya. Dan siapakah yang lebih anaya dari orang-orang yang menghalangi menyebut namanya di dalam masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merosakkannya? Mereka tidak layak masuk ke dalamnya kecuali rasa takut. Bagi mereka di dunia ada kehinaan, dan bagi mereka di akhirat tersedia azab yang besar. Surah 2 ayat 114. Apa yang mengherankan selalunya, jika ada pihak yang ingin keluar daripada Islam, pihak agama akan mempertahankan golongan tersebut untuk tetap menjadi Islam. Tapi dalam konteks Jemaah Ahmadiyah, dengan mudah mereka difatwakan terkeluar daripada Islam. Pihak Jabatan Agama memaksa Jemaah Ahmadiyah menerima penafsiran mereka. Sedangkan ini peringatan Allah SWT mengenai persoalan keimanan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? Dan tiada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Surah 10 ayat 99 hingga 100. Jemaah Ahmadiyah juga dikatakan mengancam keselamatan negara. Persoalannya, siapa yang melakukan provokasi dan ugutan? Jemaah Ahmadiyah dikatakan memecah belahkan umat Islam di negara ini. Apa penyelesaian Al-Quran terhadap permasalahan ini? Dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Surah 6 ayat 159. Apa yang membimbangkan ialah provokasi ini dan fitnah yang bermerajalela akan mendorong masyarakat Islam untuk menjadi hakim sendiri dan akan mengundang pertumpahan darah seperti mana yang berlaku di Lahore. Serangan di Lahore dikatakan ialah hasil daripada fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh para ulama yang menyebabkan ada golongan yang terpengaruh dan menjadi hakim sendiri dan menyerang Masjid Ahmadiyah di Lahore. Dan jika ini berlaku, bersiap-siaplah menghadapi azab daripada Allah SWT sesuai dengan janjinya dalam surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Ia akan menetap di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya dan menyediakan azab yang sangat besar. Kepada golongan yang ingin berjihad menghapuskan Jemaah Ahmadiyah, ini peringatan Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berjihad di jalan Allah, maka selidikilah sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang beri salam kepadamu, engkau bukan mukmin. Kamu hendak mencari harta kehidupan di dunia, padahal di sisi Allah banyak kekayaan. Surah 4 ayat 94. Perhatikanlah, perkataan salam saja sudah memadai untuk kita memberhentikan jihad, ataupun kita tidak boleh mengatakan seseorang itu engkau bukan mukmin. Bagaimana dengan anggota Jemaah Ahmadiyah yang memiliki kalimah syahadat yang sama dan mengamalkan rukun Islam dan iman yang sama? Kemulut ini membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan gambaran keburukan ulama yang suka menabur fitnah dan dianggap baginda SAW sebagai sehina-hina makhluk di bawah kolong langit. Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman kepada manusia di mana tiada lagi yang tinggal dari Islam kecuali namanya, dan Al-Quran yang tinggal hanya tulisannya. Masjid-masjid makmur tapi kosong daripada petunjuk. Ulamanya akan menjadi wujud yang paling buruk di bawah kolong langit. Kekacauan fitnah akan keluar daripada mereka dan akhirnya akan kembali kepada mereka.